Tinggi dia. Ingat ada kata dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, karena kamu dijadikan daripada satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Daripada Adam kami jadikan akan isterinya Hawa. Daripada keduanya kami lahirkan anak mereka, lelaki dengan perempuan dengan banyak, lelaki dan perempuan dengan banyak. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah dan kamu sangatlah hamba. Yang saya kasihi Tuan Imam dari Tautan Kuasa Masjid Bandar Musim On, tuan-tuan sedang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya diberi tajuk berkenaan dengan Siti Khadijah, tajuk wanita. Tapi yang dengar ceramah ni kebanyakan yang lelaki, wanita tak ramai. Boleh tak? Diberi tajuk. Bila diberi tajuk, tuan-tuan, kita kena buat kajian. Bukan saja buat kajian, kena baca buku, kena macam-macam kena buat untuk mengupas tajuk. Bukan senang. Kalau tak bagi tajuk, lagi senang kan? Tapi dia beri tajuk Siti Khadijah binti Khuwailid, satu nama yang cukup besar bagi Sri Kandi Islam, yang mana kalau tuan-tuan baca dalam hadis Nabi SAW, di kalangan wanita yang akan masuk syurga, yang pertama ialah Khadijah binti Khuwailid, yang kedua ialah Maryam binti Imran, itu mak kepada Nabi Isa AS. Yang ketiga ialah Fatimah binti Muhammad SAW, itu anak Nabi SAW. Yang keempat ialah Asyah, iaitu isteri kepada Fir'aun. Menunjukkan bahawa Khadijah ini satu individu yang cukup hebat yang kita akan bicara malam ini. Saya baca satu buku tentang Khadijah ni, tuan-tuan, hampir 6 jam buat ni. Jadi malam ni nak ceramah 6 jam buat. Boleh tuan-tuan, ke 12 buat ni? Boleh? Boleh tuan-tuan, tunggu aku nak balik. Agak-agak 9 tuan-tuan, tak berhenti. Khadijah ni, tuan-tuan, nama yang cukup besar, tetapi gerak kerja dia dalam Islam cukup hebat. Kalau tuan-tuan baca dalam sirah Ibnu Hisham dan sirah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, Khadijah, tuan-tuan, kalau Ibnu Hisham berkahwin dengan Nabi ketika umur Khadijah 40, kita tahu kan? Dan Nabi SAW pada ketika itu seorang remaja, orang muda, remaja 25 tahun. Kemudian Khadijah pula sudah berkahwin dua kali. Maksudnya janda, mempunyai 4 orang anak. Tuan-tuan bayang, Nabi umur 25 kahwin dengan janda 4 orang anak. Dia kahwin dengan yang pertama nama Atiq bin Abid, kemudian meninggal. Dapat anak nama Abdullah dan Jariyah. Ni buat kajian, dibaca 6 jam. Yang kedua dia kahwin
dengan Abi Halalah bin Malik. Dapat anak Hindun dan Zainab. Maksudnya Nabi ada anak tiri sebelum lepas kahwin dengan Khadijah 4 orang. Saya nak tanyalah remaja di sini yang umurnya 25. Siapa nak kahwin dengan janda umur 40, anak 4? Cuba angkat tangan. Pakcik tengah angkat, aku tahu dah garanti nak. Remaja ni siapa nak? Kan, umur 25, seorang janda umur 40, anak 4. Kematian suami 10 tahun menjanda. No, kalau ikut kita tak nak. Tapi Nabi berkahwin dengan Khadijah. Sebab apa? Sebab kita nak cerita ciri-ciri Khadijah malam ni. Seorang wanita yang akan masuk syurga. Dia yang pertama, ni Khadijah. Dan dikatakan Ibnu Katsir pula, Ibnu Katsir kata tak mungkin Khadijah umur 40. Sebab bila umur 40, orang perempuan ni dah dekat-dekat nak menopause. Betul tak? Dia kata mungkin, dia kata Khadijah pada ketika itu umurnya sebaya dengan Nabi. Ada khilaf. Ibnu Katsir kata mungkin Khadijah umur 25 sama dengan Nabi. Tetapi Ibnu Syam kata termaktub, dia kata sahabat Nabi menyebut bahawa Khadijah meninggal umur 65 tahun, dia kata. Bila 65 tahun, ingat ketika umur 65, Nabi pada ketika itu sekejap. Tolong ubah sekejap, kata WMD 4184. WMD 4184 mengganggu lalu lintas. Boleh tak? Ubah. Kalau tak ubah, kita ubah. Kat mana lah? Maksud dia, Nabi disebut berkahwin dengan Khadijah umur 25, Khadijah 40. Kalaulah Khadijah meninggal umur 65, ketika itu umur Nabi 50. Betul tak? Ini matematik ni. Tuan-tuan, boleh tak? 65 tolak 15, maksudnya 50. 50, ingat, Nabi berada di Mekah selama 13 tahun. Maksudnya Khadijah meninggal 3 tahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Inilah yang disebut sebagai tahun bersedih. Dan ketika mana Khadijah kahwin dengan Nabi, Khadijah diberi oleh Allah 6 orang anak. Tuan-tuan kena ingat, anak Nabi ada berapa orang? 7. Betul tak? Kita dengar anak-anak kita yang tadika selalu menyanyi, anak Nabi kita ada 7 orang. Betul tak? 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti Nurhaliza. Pada orang Siti apa? Siti apa? Siti apa? Tidak kan? Siti apa makcik? Siti Rogaya. Rogaya mana orang? Mana ada anak Nabi nama Rogaya? Siti apa? Come on. Hei, tolong say on. Siti apa? Siti Rogaya. Ada Rogaya lah. Yang paling teruk, saya pernah menyanyi satu sekolah, dia kata Siti Nurhaliza. Siti Rogaya. Ingat, anak Nabi daripada Khadijah 6 orang. Yang seorang tu nama Ibrahim daripada Maria Al-Qibti, yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Lahir, meninggal, kemudian berlaku gerhana, dan Nabi menangis. Lalu mereka kata kematian Ibrahim menyebabkan berlaku gerhana, maksudnya ada sesuatu. Lalu Nabi kata tidak ada bala atau bencana dengan kematian Ibrahim ini. Ini semua ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu anak daripada Khadijah ini 6 orang, dan ada yang meninggal semasa kecil. Dan alhamdulillah, yang paling hebat sejarahnya ialah Siti Fatimah Al-Zahra yang kahwin dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu anak daripada siapa? Daripada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni, cerita sikit sejarah. Khadijah ni namanya Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzzi bin Qusay. Maksud dia, nenek dia bertemu dengan nenek Nabi. Maksud dia mereka ini keturunan Bani Hashim.
Maksudnya orang yang hebat lah, bukan orang calang-calang. Dan Khadijah ini, tuan-tuan, saya pernah lah cerita dalam video, tapi tak apalah ulas balik. Saya pernah selalu naik Jabal Nur. Tuan-tuan Jabal Nur kan? Jabal Nur ini di atas ada Gua Hira. Gua Hira itulah tempat Nabi SAW beruzlah ketika mana Nabi terima wahyu, turun ayat Iqra. Saya bagi tahu dekat jamaah, selalunya bila bawa pergi umrah ni, saya akan bagi tazkirah. Siapa yang nak dengar tazkirah saya 13 bulan di Masjid Ulu Kelang pukul 10 pagi, kursus umrah spesialnya, pasti tuan-tuan menangis. Selalu orang menangis lah. Kalau tak menangis memang hati dah keras. Selalu menangis lah. Kalau orang lelaki dia kena tazkirah tu, saya cerita, pasti dia menangis. Kalau tak menangis pun dia buat tengok atas. Kan? Air mata jangan jatuh, ingui masuk dalam mulut lah tu. Lalu orang lelaki tu lah, orang perempuan senang. Jadi saya bagi tazkirah. Bila bagi tazkirah, kita jamaah esok pagi lepas subuh, saya nak bawa naik Jabal Nur. Yang umur 40 tahun ke bawah, yang 40 tahun ke atas, jangan takut naik tak turun. Saya kata 40 tahun ke bawah, siapa nak tunggu lepas subuh. Jadi saya bagi, siapa yang nak naik, jom. Saya 40 lebih, jom. Siapa yang 40 ke bawah, lawan dengan saya. Sebab saya akan bawa pergi umrah, selalu naik Jabal Nur. Naik tuan-tuan, ni macam ni, dia mencacok macam ni. Naik hampir sejam, kalau lambat 2 jam. Tapi turun 15 minit. Sebab senang, turun senang, tapi nak naik tu ya Allah. Jadi sampai tu tuan-tuan, sebagai tazkirah di bawah tu, jamaah yang muda-muda, nampak tak? Dia kata nampak ustaz, dia ada tangga. Setiap tangga ada perhentian, 5 perhentian. Kalau boleh, siapa yang nak naik, naik. Dia orang muda-muda, dia orang lari tinggal saya, lari ni sampai tingkat pertama termengah. Saya naik. Ustaz cakap anak duduk di bawah apa? Oh, kata kat dia. Saya kata tak apa, nanti aku sampai. Naik. Dia orang naik tingkat pertama tu, dia orang tak tahu masa nak naik tu ada seorang lelaki tua. Dia orang Arab, pakai tungkat, dia naik, dia potong saya, dia naik perlahan-lahan sampai tingkat pertama. Anak muda tadi termengah-mengah, dia potong. Bila potong, anak muda dia tengok lelaki dipotong, yang tua ni, mereka lari pula naik tingkat kedua, penat. Mereka tengok, ustaz, cepat dah, air ada dah. Saya kata, sekejap, nanti saya sampai. Take 5 boleh tak? Take 5. Oh, mereka ambil take 5. Saya naik sampai dekat tingkat tu. Pakcik tadi ni, dia naik perlahan-lahan, dia potong. Dia potong saya, dia potong geng muda tadi. Bila potong geng muda ni, saya kata, weh, pakcik tu tua, potong. Macam mana? Biar habis tak lama. Tunggu betul geng muda ni. Saya kata, apa lah. Ya Ami, saya panggil pakcik tu, Ya Ami, tak alih lah. Pakcik, mari kita. Pakcik dia datang. Ya Ami, kerja saya, duduk. Ya Ami, anta qawi. Pakcik kuat. Pakcik, kama umruk, berapa umur kamu? Dia kata, cuba tengok. Saya kata, Siti 60? Tak. 70? 70? Tak. Kama umruk, berapa umur? Isna wasamani. 82. 82. Saya kata, pakcik kuat. Tapi dia kata kat saya, wahai anak muda, ada seorang perempuan, dia naik Jabal Nur ini ketika itu umurnya 15 tahun tua daripada Nabi. 15 tahun, maksudnya Nabi masa tu umur 40. 15 tahun umur berapa? Kam umruha? Dia tanya saya. Saya pun 55. 55. Ismuha 55. 55. Dia naik Jabal Nur ini sehari 2 kali, hantar makanan dekat Nabi. Kamu dengan anak muda berhenti 2 kali. Saya dengar mendedah air mata. Dia kata, masmu hadzal mar'ah, siapa nama lelaki ni, perempuan ni? Masmu hadzal mar'ah, siapa nama perempuan ni? Saya kata, ismuha Khadijah binti Khuwailid. Dia kata, Khadijah binti Khuwailid, umur 55, naik Jabal Nur, hantar makanan dekat Nabi sehari 2 kali. Kamu anak muda berhenti
Saya tunduk menangis. Kemudian bila menangis, saya tinggalkan pakcik ni sebab dia bahasakan saya. Saya pergi ke anak muda tadi, saya bagi tazkirah. Wahai anak muda, tahu tak pakcik tadi kata apa? Tak tahu? Dia kata ada seorang perempuan, dia naik Jabal Nur, umur 15 tahun tua daripada Nabi. Dia hantar makanan sehari 2 kali. Hampa semua berhenti 2 kali. Tak malu tak perempuan ni? So bagi tazkirah, menangis anak muda. Bila menangis, saya kata sekarang nak naik tak? Kami nak naik dah Ustaz. Sekarang nak naik, kenapa? Tadi kami naik, kami ingat kami muda, kami kuat, kami potong Ustaz. Tapi berhenti 2 kali Ustaz. Tapi kami nak naik sampai ke atas Ustaz. Kerana kami sayang Nabi Ustaz. Nangis mereka. Ni, kita nak cerita pada hari malam ni. Khadijah binti Khuwailid yang hebat. Bukan senang tuan-tuan, orang jarang bicara. Sebab kita nak buka ni, cerita balik pengorbanan Siti Khadijah. Yang namanya tuan-tuan, yang dia ni akan masuk syurga lebih awal daripada perempuan-perempuan yang lain. Termasuk perempuan yang berada dalam masjid. Hebatnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pengorbanan dia. Pertama, Khadijah ni tuan-tuan, orang yang beragama. Sebab tu anak muda nak cari perempuan, cari yang agama. Jangan cari yang segak. Segak tak kekal. Betul tak? Segak tak kekal. Dulu, tuan-tuan ingat tak pakcik-pakcik yang lakon Madu 3? Sarimah. Segak tak? Segak. Sekarang pun segak, tapi umurnya dekat 70 lebih. Saya tengok depan segak, tapi tangan dah berkedut, tak segak. Kata segak, Noradini segak. Betul tak? Tapi kenapa bercerai? Baru ni, pasal sandar, bercerai. Segak tak? Segak. Ni yang terbaru lagi ni. Yang terbaru lagi, artis. Yang segak tu. Tuan-tuan ingat tak? Cik buat tak ingat dah. Allah, lupa, saya lupa. Siapa? Tuan-tuan sebutlah sebut nama. Tak tahu saya tak ingat tak? Segak tapi bercerai. Sebab tu tuan-tuan, Khadijah ni dia ada agama. Dia ambil agama apa? Dia anut agama apa? Agama yang dibawa oleh seorang sepupu dia. Apa nama sepupu ni? Sepupunya nama Allahumma salli ala Muhammad, Waraqah bin Naufal. Waraqah ni tuan-tuan, satu ketika Khadijah ni dia membujang 10 tahun. Khadijah bermimpi tuan-tuan, satu cahaya yang datang daripada langit masuk dalam kawasan kota Mekah. Bila masuk tuan-tuan, tiba-tiba cahaya itu masuk ke rumahnya. Khadijah pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah ini seorang rahib, pendeta yang belajar agama Yahudi dan agama Nasara. Maksud dia tahu kitab Taurat dan Injil. Lalu dia ni tuan-tuan meramalkan ada seorang lelaki yang hebat yang akan masuk rumah kamu. Maksud dia akan jadi suami kamu sebab 10 tahun membujang. Dia kata lelaki hebat ni mungkin akan lahir seorang Nabi. Maksud dia Khadijah ni seorang yang ada agama. Sebab tu tuan-tuan, kita nak cari, wahai anak muda, seorang perempuan cari yang ada agama. Jangan cari yang cantik, belum tentu kekal. Tapi agama tuan-tuan, dia akan jadi cantik. Cantik tu kan? Cari yang ada harta. Khadijah ada harta, tapi Nabi tuan-tuan hebat tak hebat? Kita cerita. Kalau ada agama tuan-tuan, dia akan ajar kita. Kalau tak ajar kita pun, dia akan bentuk kita jadi seorang suami yang soleh. Jadi tapi kita kebanyakan nak cari isteri solehah. Kan pernah ada seorang anak muda datang jumpa saya. Alhamdulillah Ustaz. Saya 7 tahun mencari Ustaz. Dapat dah kahwin Ustaz. Dapat isteri solehah. Saya kata solehah macam mana? Solehah binti din. Solehah binti din tak jadi. No? Isteri yang solehah macam mana? Isteri yang ada agama. Maksud dia, bila subuh tak bangun, dia kejut kita. Bangun, dah masuk waktu subuh. Kita tak nak bangun. Dia kata, bang, mengikut riwayat daripada hadis Nabi, sesiapa yang dah masuk waktu subuh, dia tak bangun lagi. Selimut yang dia selimut seperti mana kulit babi. Kita bangun tak? Kita pun kulit babi bangun. Tapi kalau isteri tak salihah, kita bangun. Yang bangun yang tertarikkan selimut, kita pun baca mengikut hadis Nabi. Yang tak bangun, selimut seperti mana kulit babi. Dia tarik selimut, dia kata apa? Babi pun babi.
masalah. Sebab isteri tak ada agama. Sebab tu kena ada agama. Bila ada agama, satu cakap. Tahun 2000, saya ni kaunselor kan. Ada seorang makcik ni umur 60. Saya selalu mengajar di Masjid Batu dekat Pulau Pinang. Kuliah saya malam hari Sabtu ni, tuan-tuan, ribuan. Selalu kutipan derma 10,000, 18,000 kadang-kadang. Ada seorang makcik dia tak jumpa saya. Kata, Ustaz, boleh bersembang sikit tak? Saya kata, boleh. Datang duduk. Dia kata, Ustaz, saya dah ikut kuliah Ustaz ni lama dah. Tahun 1998, kemudian 2 tahun, 2000 ni, hampir dah 2 tahun dah. Ustaz, suami saya Ustaz, ajak kuliah pun tak nak, semayang pun tak nak. Saya tak tahu nak buat apa. Saya kata, tarbiyahlah didik elok-elok. Saya dah tak sabar dah Ustaz. Saya kata, berapa lama dah kahwin? Saya kahwin dengan dia umur 25. Sekarang umur 60, 25. Maksudnya berapa dah? 35 tahun dah. Saya kata, makcik dah sabar 35 tahun dah. Sabar sikit lagi. Dia nak mati dah. Sabar sikit lagi. Saya kata, tak, kata dia nak mati, saya tambah itu kan. Saya kata, sabar sikit lagi dah. Mana nak tahu, hidayah milik Allah. Saya kata. Lepas tu saya kata kepada makcik buka surah Yusuf. Saya dapat di Somad Syekh, surah Yusuf ni untuk lembutkan hati. Macam mana? Buka surah Yusuf ayat keempat. Bunyi dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh qala Yusuf li abi, ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Berkatalah Yusuf pada bapa aku melihat 11 matahari, bulan dan bintang sujud padaku. Maksudnya sujud pada perintah Allah. Saya dapat syekh ni, dia kata, sampai kat sajidin tu, untuk anak kita ke isteri kita ke suami tak nak dengar kata, hilang banyak kali. Ataupun kita baca dekat dia, ketika tidur tiup dekat hidung dia. Sajidin tiup. Ataupun baca kat makanan, dia kata, macam terang, ikhtiar. Tiuplah, tapi dengan syarat, masa tengah hari dilarang memakan petai. Baca sajidin, dia baca tiup. Dia buka mata, pum, terpelanting tuan-tuan. Maksud dia, tiup perlahan-lahan. Tuan-tuan, saya bagi tahu tu 2010. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, 2012 dia datang jumpa saya dengan suaminya, masih elok. Maksud dia masa tu umur 60, 2012 72 tahun umur mereka dua sama. Ustaz, ni suami saya. Saya tak suami baru kan? Tak, ni suami yang lama. Oh, yang kakak, dia nak sebut makcik nampak macam tua. Yang kakak sebut dulu kan? Ada, sebut makcik pun tak apa, dah tua dah. Dia ada yang makcik sebut dulu kan? Ya, ni suami saya. Macam mana? Alhamdulillah Ustaz. 2010 saya dapat ayat ni. Saya baca Ustaz dalam nasi. Setiap kali baca buah nasi, apa nama berat, saya kacau-kacau, saya baca. Ustaz, 2010 kan, 2010, tahun 2010, 2012, maksud dia 12 tahun. 2006 Ustaz, dia dengar khutbah Ustaz melalui YouTube. Khutbah saya, khutbah tu jatuh pada hari raya. Jadi saya di atas tu saya baca khutbah. Alhamdulillah, hari ini 1 Syawal jatuh pada hari Jumaat. Saya baca khutbah Jumaat. Kalau dah ada di kalangan tuan-tuan yang ada dosa dengan Allah, Allah ampun dosa kosong-kosong. Tetapi kalau siapa ada dosa dengan makhluk, kena minta maaf. Terutama mak ayah kita. Kalau suami dengan isteri, isteri kena minta maaf dengan suami. Kalau anak, kena minta maaf dengan mak ayah. Jiran dengan jiran, adik-beradik dengan adik-beradik. Sudahlah, kita, Allah maaf kita kena maafkan orang. Kemudian saya buat nada sayur, menangis semua. Bila menangis tuan-tuan, dia tengok dalam YouTube tu tuan-tuan, dia tersentuh hati. Bila tersentuh hati, Ustaz, masa tu 2006 Ustaz, dia balik-balik Ustaz, daripada kerja, terus dia tunjuk YouTube tu Ustaz. Dia kata, Ustaz ni bagus tapi jerkah orang. Dia kata, dalam khutbah jerkah orang. Mula-mula dia dalam tu member hantar, Ustaz jerkah orang. Jadi dia try lah buka muka aku. Dan memang jerkah orang khutbah tu memang. Kalau tuan-tuan tak percaya, esok saya nak baca khutbah. Esok di Masjid Al-Aqsa. Mesti ni
Hampa try mai. Tapi tak tentu orang, insyaAllah esok saya nak cerita bagi menangis. Ya. Jadi dia kata, Ustaz, tahu orang sedap Ustaz ni. Rupanya dia tak tahu. Yang tu saya duduk mengaji kat dia kat Masjid Batu, kan. Dia kata, ni lah Ustaz ni duduk mengaji Masjid Batu. Lama dah, daripada tahun 2000 lagi. Abang, jom hari Sabtu ni minggu pertama kita pergi dengar. Dia kata, aku nak pergi dengar. Dia kata, aku nak pergi. Tuan-tuan bayang tengok, dia pergi Masjid Batu, tuan-tuan, dengan izin Allah SWT dia ikut. Mula-mula duduk sana untung, malulah baru pertama kali. Akhirnya tuan-tuan, 2012 tu lah dia datang jumpa, Ustaz, inilah suami saya. Yang saya cerita kat Ustaz, dia dengar khutbah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, 2006 dia ikut Masjid Batu, 2008 dia pergi Mekah. Alhamdulillah Ustaz, saya seronok. Dan saya Alhamdulillah syukur banyak-banyak Ustaz, doa Allah makbul. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih ni, kita seorang isteri, apa yang kita nak? Cari agama. Tak pergi. Sebab tu Khadijah tuan-tuan, dia ni ada agama. Agama apa? Dia menganut agama Nasara. Agama yang belum datang, agama Islam, maksud agama Hanif. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa dan Nabi Musa melalui Waraqah bin Naufal. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, bila ada agama, kita tak sesat ke mana-mana. Sebab tu, wahai anak muda, nak cari semua perempuan, cari yang ada agama, tak rugi kita. Yang kedua, Khadijah bukan sahaja seorang wanita yang hebat. Khadijah juga tidak dimadukan. Tidak dimadukan ketika Khadijah masih hidup. Tak ada. Nabi tak kahwin tuan-tuan. Selagi mana Khadijah tu ada tu, dia tak kahwin. Sebab apa? Sebab servis. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab ni, dia kata apa? Servis yang terbaik. Servis. Orang lelaki ni kahwin lain kerana apa? Kerana servis. Betul tak? Cuba servis elok-elok. Balik rumah, tanya, bang, makan ke belum? Servis. Bukan servis tu maksud dia set. Set juga lah, maksud dia servis. Bang, baju ni keluar serika. Bang, nak pergi mana bang? Boleh saya ikut? Servis. Bang, sebab apa? Orang lelaki, dia kena beli untuk orang perempuan 1 tahun 2 helai baju. Kakak kalau tak dibeli oleh suami, kakak kena minta setahun 2 kali 2 helai. Dan orang lelaki jangan minta baju ke orang perempuan tak. Orang perempuan kita kena sebih kat dia 2 helai. Tapi mereka kena sebih kat kita. Sebih macam mana? Yang terbaik. Kalau tengok muka kita ni, kita rasa sedap. Sebab disebut di sini tuan-tuan, Khadijah ni bila tengok muka Nabi, Nabi tengok dia senyum. Tengok senyum, maksud dia tenang hati. Tu servis. Dan makan, dia akan tunggu sebelah Nabi SAW. Tu servis. Kita makan, isteri kita tunggu. Kalau boleh, wahai lelaki-lelaki, wahai kakak-kakak yang ada suami, bila makan, tunggulah suami. Makan tu, suami tunggu. Bang, nak tambah apa bang? Makan, tunggu. Sebab apa? Ini yang diamal disebut dalam kitab ni tuan-tuan, bagaimana servis Khadijah bila makan bersama dengan Nabi. Dan disebut bila Khadijah makan, kadang-kadang Nabi suap dekat mulut dia. Kita suap tak? Try malam ni. Suap-suap, dia kata apa? Wang tabi'at nak mampu. Boleh sangat ni tuan-tuan. Dah itu. Kalau dah umur 60 susah nak buat lah. Tapi ni anak muda kita nak sama ni. Try. Masa dah kahwin tu kahwin kan. Try lah. Umur 20 pun try suap. Bang, servis bang. Sebab bila servis bagus, dia takkan cari lagi. Saya sebut selalu, bila kita makan kenyang, kita akan makan tak? Kita makan kenyang tak? Makan dengan nasi, dengan bubur, dengan dessert, semua dah kenyang. Orang kata, ni, ada kambing sedap. Kita takkan makan. Sebab dah kenyang. Begitu juga kalau kakak servis bagus, dia takkan cari lain. Ni saya ni kahwin 25 tahun dah. Isteri saya offer. Dia kata kalau abang nak kahwin, biar saya cari. Saya kata alhamdulillah. Abang kahwin kenapa? Dia tanya saya. Saya kata saya nak bantu. Oh, nak bantu kah? Kalau nak bantu, saya akan cari ke abang umur 60 tahun. Sebab bantu dia kata. Saya pun bantu 60. Dia nak panggil abang, aku dah mau. Dia kata nak bantu kan? Nak bantu bagi hak 60 abang aku bantu. Ayah aku tak mau tuan-tuan kan? Gigi satu. Nah, makan aku tak mau.
Kalau 25 tu okey lah. Dia kata 25 bukan bantu, menyusahkan. Ambil 60 dia kata. 10 tahun mati, abang kahwin pula. Ambil 70 pula. Gampang tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ni servis. Servis bagus, lelaki tak akan cari lagi. Sebab dia kenyang, tak percaya. Ni kakak-kakak, saya kaunselor. Orang datang jumpa saya, Ustaz, ni isteri saya, suami saya nak kahwin lain. Saya kata, kak servis dengan suami sehari 2 kali. Down terus. Ni psikologi lah. Tak percaya kak, sehari 2 kali. Pagi sekali, tengah malam sekali. Maksud tak? Servis. Pagi esok dia bangun, subuh pun tak larat. Allah, awak tahu. Wah, mampu aku. Dia tak akan cari lain lah. Saya beritahu ni psikologi tu tak, ni psikologi. Saya beritahu seorang kakak. Cerai buat macam ni. Tuan-tuan, rupa-rupanya bagus, servis. Ni disebut servis yang terbaik. Lagi apa disebut Khadijah di sini? Cerita. Selain daripada tu, Khadijah juga seorang yang sabar. Sabar sungguh ketika Nabi SAW, tuan-tuan bayang naik atas bukit tu, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ya Muhammad, iqra ma ana biqari'in. Aku tak boleh baca. Iqra ma ana biqari'in. Tuan-tuan bayang, Nabi balik, Nabi menggigit. Kalau kita tuan-tuan, seorang isteri dia kata apa? Abang naik bukit, abang ni kena sampuk hantu apa ni. Tapi Khadijah tak. Dia kata masuk, Nabi kata zammiluni, selimutkan aku. Khadijah ambil tuan-tuan, letak Nabi atas kaki ni, kemudian selimut. Sabarnya Nabi Khadijah selimut dah selimut menggigil ni. Kalau kita kata apa, abang duduk dekat gua ni buat apa, balik duduk di rumah ni, abang pergi sana saya nak kena hantar makanan, abang gila agak. Tengok, tapi Khadijah dia sebi bagus, tetap selimut. Kemudian tuan-tuan, datang ayat Al-Quran kan, mencerita tentang ya ayyuhal mudazzir khum fa'anzir wa rabbaka fakabbir kan. Bila kata macam tu, tuan-tuan ingat Khadijah bawa pergi jumpa Waraqah bin Nawfal. Waraqah kata apa? Wahai Muhammad, inilah namus yang datang kepada Nabi Musa AS. Namus tu apa? Jibril AS. Sebenarnya ini yang datang kepada Musa dan Isa, dan inilah yang datang kepada kamu. Sebenarnya kamu dilantik menjadi seorang Rasul Khatamul Nubuwah akhir zaman. Dan Muhammad, ingat, kamu akan dihina oleh kaum kamu akan dibuang daerah, di pulau. Kalaulah aku duduk bersama kamu, aku akan pertahankan kamu. Ni kata Waraqah bin Nawfal. Ni Khadijah pada ketika itu jadi semangat tentang apa nak jadi pun dia akan pertahan Nabi. Sehingga kan Nabi tuan-tuan dipulau oleh kaumnya, menyebabkan Nabi tuan-tuan dengan kaumnya tak ada makan. Disebut dalam sirah Ibnu Hisham, ada di kalangan para sahabat yang makan daun-daun kayu. Khadijah pada tu dermawan, orang yang kaya, dia juga tuan-tuan dipulau, dan dia juga makan daun-daun kayu. Disebut dalam cara menunjukkan seorang yang sabar. Sebab tu kita ni tuan-tuan, isteri kita sabar tak sabar? Banyak tak sabar. Tak makan 2 hari pun tak sabar lah kan? Gaji tak cukup tak sabar. Tapi seorang isteri yang sabar hebat. Sebab orang suami ni sabar banyak. Suami ni sabar tuan-tuan. Cuba tengok kita dapat anak masa kecil, siapa yang paling sabar? Saya tidak. Anak isteri sabar tak? Dia terus bangun, kemudian bagi minum. Kita sabar tak? Kita kalih ke belakang, tidur punya nyenyak. Nak lena tak? Sabar sungguh kita orang lelaki. Tak percaya, tanyalah tuan-tuan diri sendiri, termasuk ngaku. Sabar semua tuan-tuan. Tapi ketika mana kita tak sabar? Ketika anak kita dah dewasa. Orang lelaki tak mampu sabar. Sebab nak didik anak tuan-tuan cukup susah. Ni saya ustaz, saya guru fizik, saya tak boleh ajar anak saya matematik. Tak sabar saya. Tak boleh tuan-tuan, anak saya tanya ni 2 kali 5 berapa? Dia kata 10. Okey, kita naik sikit. Okey, ambil kali 4, kali 6, kali 7. Dia tak boleh, dia tak sabar tuan-tuan. Tapi orang perempuan boleh sabar. Saya boleh sabar ajar orang boleh sabar. Tapi saya duduk doa selalu, ya Allah, aku ajar orang, ya Allah, bagilah Allah hantar orang lain ajar anak aku. Itu cara dia. Tak boleh tuan-tuan. Orang lelaki tak boleh sabar, tapi orang perempuan sabar. Hebat. Tapi kalau kesabaran ni, dia boleh sabar dengan suami dia. Hebat dia. Sebab apa? Saya cerita tuan-tuan. Seorang perempuan ni psikologi. Kalau kita dengar betapa bulan, dia akan bercakap satu hari 25,000 perkataan. Sebab tu orang lelaki dia akan sabar mendengar.
Orang lelaki tuduh ibu, tapi orang perempuan tak boleh sabar. Saya ada seorang pengetua. Pengetua ni perempuan. Bila mesyuarat kau 5 jam tak selesai masalah. Orang lelaki 5 minit dah. Okey, buat. Orang perempuan, kita nak buat lagu mana? Lagu mana kan? Orang utara. Kita kalau dah selesai lagu mana? Lagu mana? Ada seorang tu orang Johor, dia angkat tangan. Ni Puan Hajah ni, kita nak nyanyi lagu apa? Dia kata. lagu mana kan? 5 jam tak selesai. Kalau lah tuan-tuan mesyuarat tak selesai, ni cikgu-cikgu nak jumpa, nak ambil cuti, tak akan lulus. Memang tak lulus. Dia cerewet. Allah, cerewet semualah. Satu hari tuan-tuan, anak saya nak operate hernia. Saya isi borang dalam bilik guru. Cikgu lalu, Ustaz, buat apa tu? Nak ambil cuti 2 hari, anak saya nak operate. Ustaz ambil cuti annual leave, Ustaz. Ni baru bulan 3. Ustaz nak jumpa pengetua. Ustaz, tak payah Ustaz, tak dapatnya. Saya kata, saya psikologi, saya psycho dia sikit boleh. Saya belum cuba, belum tahu. Ni cikgu yang lalu, Ustaz, tak payah try lah. Ustaz, dah cuba tak cuba, kami dah tahu dah Ustaz. Memang tak lulusnya. Saya kata try lah, belum cuba, belum tahu. Alah, dah tahu Ustaz. Tak apalah, saya psikologi, apa psikologi, memang tak lulusnya. Saya pun try lah. Nak masuk bilik pengetua ni, ada pejabat, kani-kani banyak lah. Kita pun nak masuk tu, kani tahan. Ustaz nak buat apa? Nak minta cuti annual leave. Ustaz nak ambil annual leave. Tak payah Ustaz, memang tak lulusnya. Saya kata belum cuba, belum tahu. Kami dah tahu Ustaz, memang tak lulus. Saya kata try lah. Kita pun ketuk pintu. Tok. Pintu terbuka. Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Kita pun tarik pintu. Dia kata, ada apa Ustaz? Tak apa. Dia kata, takkan tak ada apa. Masuk. Bawa suara dia tu. Bawa kebat. Kita nak masuk ni tuan-tuan, menggigil ni. Nak minta cuti ni. Shhh, nak masuk. Ustaz nak apa? Nak ambil cuti. Aduh. Kita pun duduk. Cuti apa? Cara dia cakap. Dia salah nak minta tolong. Anak saya nak operate. Takkan operate. Psikologi. Benar tak? Anak saya nak operate hernia, nak ambil cuti 2 hari, boleh dapat ajar. Anak nak operate kan? Mana borang? Kita pun nak. Dia ambil borang terus dia sang. Anak! Saya pun ambil bil. Nasib dia kata, I love you. Love you apa? 56 dah tuan-tuan. Kalau 26 tu okey lah. Kita pun, Puan Hajah, terima kasih Puan Hajah. Dia kata apa? Ustaz, hargailah anak sementara ada. Saya pun, terima kasih Puan Hajah, terima kasih lah. Terus keluar tuan-tuan, dah sign lah. Keluar tani. Lulus tak Ustaz? Dia kata, tengok kaki ya bro. Ustaz, macam mana boleh lulus Ustaz? Selalu cikgu tak dapat Ustaz. Ustaz, kita psikologi. Saya kaunselor. Tengok Ustaz, macam mana Ustaz boleh cakap ni? Ustaz, saya pun ambil cuti lah. Rupanya anak saya tak kritikal tuan-tuan. Kena nak ambil lagi 2 hari. Tuan-tuan bayang, 2 hari ni pun dah bala dah. Dia nak ambil 2 hari lagi ni. Dah telefon ni. Kita pun telefon lah. Telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa? Jawab dia cakap. Ni saya Ustaz Abdul Akhir. Dah apa pula? Nak apa? 2 hari lagi ni. 2 hari lagi. Puan Hajah, 2 hari tu tak jadi, anak saya tak kritikal. Nak kena ambil 2 hari lagi. Boleh tak? Ada apa? Lulus tak lulus? Jangan ada tanya mana? Saya kata, terima kasih. Nanti tak kata, I love you. Saya pun letak kan. Balik tuan-tuan dah operate, saya bawa orang. Begitu Puan Hajah ni cuti macam mana? Tahu dia sign. Puan Hajah, terima kasihnya, baru bulan 3 boleh habiskan cuti 4 hari. Saya bos, saya lulus. Tetapi Puan Hajah baiknya, dia tengok saya, Ustaz, hargailah anak sementara ada. Saya cakap, kenapa Puan Hajah diulang? Rupanya dia ada sejarah macam mana. Dia ada 9 orang anak. Anak dia accident tuan-tuan, on the spot dia atas jalan, meninggal dunia. Jadi dia tension tuan-tuan, tak boleh terima anak dia mati. Dia nak marah macam mana? Dia marah cikgu. Mesyuarat, dia tension, dia marah cikgu. Jadi cikgu nak ambil cuti, tak boleh, semua tak boleh. Dia marah ni budak-budak. Jadi, kita tahu dah.
Rupanya dia bila dia marah, cara nak selesai sebut anak. Jadi kalau mesyuarat, kita anak Puan Hajah, kita ada anak Puan Hajah, kita dia pun saya pandai tu tak, bila dia marah sebut anak habis tu tak. Rupa-rupanya bila kita tackle dia berubah semua tuan. Dia pencin di sekolah tu, Allah cikgu-cikgu cukup seronok. Sebab kami tahu dah cara nak settle sebut anak, dia mesti settle. Jadi kita tahu ketika dia nak pencin tuan-tuan, guru kanan, siapa nak baca doa Puan Hajah nak pencin? Saya angkat tangan. Saya. Ketika tuan-tuan dia nak paskan, kami cikgu-cikgu ni ramai dengan tukang kebun, cleaner semua dah. Saya pun, ya Allah, hari ini ya Allah, Puan Hajah sebut nama tak payah sebut, akan meninggalkan sekolah kami ya Allah. Dia seorang pengetua yang sangat baik ya Allah, walaupun mulutnya celupar ya Allah. Dalam doa bentang dia. Lepas tu ya Allah, kau ampun dosanya ya Allah, kau jadilah Allah apa yang dia tinggal di sekolah ini satu perkara yang baik untuk dia kutip di akhirat esok. Ya Allah, ampun dosanya ya Allah, rahmati dia. Tuan-tuan, habis doa menangis dia. Bukan saja dia menangis, cikgu-cikgu semua menangis, termasuk cleaner menangis. Saya nak tanyalah yang duduk dalam masjid, kalau kita bos, kalau kita pencin esok, ada agak-agak ada orang menangis ataupun member belah dah. Alhamdulillah. Maksudnya something wrong dengan kita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah, ni Khadijah ni seorang yang cukup tabah semua. Apa yang berlaku tuan-tuan, dia harumi dengan baik. Sebab tu kita kalau ada pekerja ke, ada suami, ada isteri, tabahlah. Sebab apa? Sebab hidayah bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Kita doa banyak-banyak. Apa doa saya nak bagi? Allahumma hdina wahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa ini lepas sembahyang, Allahumma hdini wahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau berilah hidayah kepadaku dan kaum aku, adik-adik aku, keluarga aku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ataupun doa ini, Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa ni saya selalu sebutlah dalam kuliah saya, bilang tak apa. Doa inilah yang ayah saya doa. Ayah saya ni tuan-tuan seorang yang cukup bengih-bengih. Tuan-tuan tak bengih? Orang Tara kata pongoi. Tahu tak pongoi? Bengih lah. Ayah saya ni kalau benda tu tak betul, memang dia bengih lah. Allahu Akbar. Satu hari tuan-tuan, saya masa kecil ni, masa umur 11 tahun, saya selalu mandi sungai. Mandi sungai tu tuan-tuan, Allahu Akbar. Kira saya akan bagi tahu kawan-kawan, jom kita pergi mandi sungai. Saya cakap mana? Kalau saya cakap tu, kawan-kawan tak pengaruh. Saya kata jom kita mandi sungai. Mereka 30 orang, kami tak boleh berenang. Saya kata tak apa, kalau tak boleh berenang, apa lemat aku selamat. Maksud dia apa? Saya selamat, mereka mati lah tu kan. Jadi mereka pun ikut saya. Masa tu tuan-tuan, tahun 80-an 80-an, kami mandi di sungai tu tuan-tuan, ada pokok ni. Naik atas pokok, saya akan jadi macam Pandarela Reno tu terjun. Tuan-tuan bayang mandi masa tu, mana pakai baju, kira swimming without trunk. Kira duduk atas tu tuan-tuan terjun ni, pusing ni sama sort. Tuan-tuan bayang masa pusing tu, tuan-tuan nampak apa yang akan pusing. Tuan-tuan bayang tengok ni, telanjang tuan-tuan ni, terjun ni. Kalau lah masa tu ada Olimpik, saya menang. Ni terjun ni, bila terjun tu, kawan-kawan saya tak boleh berenang. Mereka akan tangkap saya, main kejar-kejar. Dia orang tak pernah berenang, dia akan tangkap. Jadi saya ni pandai berenang, dia orang tangkap saya, pluk, saya berenang. Saya selam bawah tu, saya akan berenang seperti mana ikan sepat. Memang tak boleh tangkap. Sekarang ni kalau saya selam, bukan ikan sepat, ikan buntal. Ketika saya selam tu, saya tengok kawan-kawan saya yang mandi telanjang ni, semua selam. Selam semua. Saya kata dia orang ni tak pandai berenang, kenapa selam? Saya pun angkat kepala. Rupanya kenapa tak selam tuan-tuan? Di atas tebing tu, bapak saya tunggulah. Dia cekak pinggang ni. Bapak saya memang cengeng, pengis. Naik berenang. Bila kata naik, kawan-kawan saya semua naik. Rupanya di belakang ayah saya ni, dia lipat wayar telefon.
Saya, ayah tak mau. Tak mau pun naik juga lah. Bila naik, tuan-tuan bayanglah, swimming without trunk. Ni, memang kulit betul punya. Naik tu tuan-tuan, wire tadi dia rotan saya. Bayanglah, kena tu terkeluar kulit, berdarah ni. Ayah sakit. Dia rotan lagi, rotan kali kedua ni berbaloi ni, terkeluar kulit. Ayah, tuan-tuan bayanglah, wire telefon dalam tu ada problem. Sakit ni jangan tanya. Dia bagi kali ketiga, punggung saya ni tak ada isi, tak ada kulit, berdarah ni. Ayah sakit. Lari balik tu dengan swimming without trunk lah. Lari macam penguin tu. Sampai di rumah, mak tu tunggu dah. Pergi mana? Mandi sungai. Tu pergi baru. Ayah rotan. Dia rotan berapa? 3. Mai aku tambah 2 dia kata. Mak dulu kena rotan 3, nak tambah 2. Mak sekarang kena rotan sikit dah. Cubit. Report dekat peguam saman cikgu. Anak kita tak jadi manusia. Dulu ni kena rotan, nak rotan lagi. Tuan-tuan bayang tengok. Rupanya ayah saya rotan saya bukan kerana mandi sungai, kerana tak semayang asar. Tak semayang asar. Lepas tu bawa kawan-kawan tak semayang sama. Jadi kepala dia siapa? Aku lah. Dia kena terburuk. Tuan-tuan gelap kan, main aku bagi semua apa kali. Sakit tak tahu ni kan. Kita pergi semayang nak duduk ni sakit ni. Sebab dia bila pecah tuan-tuan ni, air bisa keluar ni nak duduk ni macam tak tahulah, perit kan. Jadi lepas semayang kan, semayang maghrib, dia salah lepas semayang maghrib, dia pujuk kan, mak, air makan. Kita protes, makan sakit punggung awak. Ni nak duduk tak boleh ni, berdenyut ni. Allahu Akbar. Berdenyut bang, bukan kemut bang, berdenyut. Sakit tak kawan? Ya Allah, sakit tak kawan? Lepas semayang isyak, tidur. Bila tidur tuan-tuan, nak tidur melentang tak boleh, tidur melerak. Bila tidur melerak, ni tutup kain ni, air pisau keluar tuan-tuan, melekat dekat kain. Saya pejam mata tak boleh, berdenyut ke nut ni. Sakit ni wire telefon ni. Ketika duduk tidur tu, saya ingat lebih kurang dalam 2 jam, tiba-tiba pintu bilik saya ditolak senyap-senyap. Masuk seorang lelaki umur 48 tahun. Dia pegang sebotol minyak ni. Dia masuk, dia ingat saya tidur. Dia buka-buka tuan-tuan, dia celup tangan. Dia buka-buka, tutup pakai nak tutup. Tengok punggung ni tak ada kulit. Ni isi merah, keluar darah. Dia ambil minyak tu, dia sapu. Sambil sapu dia kata apa? Ya Allah, aku buat zalim ke anak aku dah. Kalaulah aku buat ni kerana hawa nafsu aku, kau ampun dosa aku ya Allah. Menangis ayah saya. Sambil duk sapu duk nangis. Sambil saya duk dengar, oh hang balun aku, hang ya Allah. Yang aku ni sakit tak kira dah. Dia sapu apa semua. Kita ni buat anak kita cubit anak kita buat anak kita. Masa mana kita nak ingat? Masa anak kita tidur. Tuan-tuan jangan bohong. Kan? Bila dia sapu kan, habis semua dia sapu, dia tutup. Ketika dia tutup tu, dia duduk sebelah saya. Dia tahu saya tak tidur. Dia angkat takbir, terus dia sujud syukur. Ketika dia sujud tu, dia doa yang saya sebut tadi. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kau jadilah akan pasangan aku dan zuriat aku qurrata a'yun, penyejuk mata ya Allah, dan kau jadilah anak aku ni seorang pemimpin. Ni doa ayah saya ni. Doa tu tahun 1080-an. Dengan izin Allahu Akbar, dengan doa ayah saya, dengan rotan ayah saya jadi manusia. Sebab tu makcik kalau ada anak, doa ini. Ataupun kita ada suami, doa. Sebab dia sambung semua, dia kabur semua. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Alhamdulillah tuan-tuan. Dulu engineer, tak sangka tuan-tuan nak jadi ustaz. Tak sangka tuan-tuan, tapi kerana doa ayah, Allah angkat darjat. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita seorang ayah, seorang isteri, tambah banyak macam Khadijah. Lagi apa? Khadijah juga seorang dermawan.
dermawan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi, kalau isteri kita bagi, syukur banyak-banyak. Orang yang bagi tak rugi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang diberi kita infak, tak rugi, kita akan tambah. Sebab tu kalau ada tuan-tuan isteri, tuan-tuan beli makanan, bagi dia makan, sebenarnya itu sedekah. Kita buat tu ni. Khadijah ni, walaupun dia seorang yang kaya, dia dermawan. Sebab tu Nabi tuan-tuan masa hidup dia seperti mana air yang mengalir, sedekah yang dia infak bagi. Dan kita kalau boleh tuan-tuan, kalau ada isteri macam ni, suka bantu orang, seronok kita. Isteri kita dermawan, isteri kita hebat, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab hebat seorang suami bukan kerana dia hebat. Hebat seorang suami kerana isteri dia. Sebab tu orang perempuan ni tuan-tuan, dia tak ada jadi imam, tapi dia hebat. Disebut dalam Quran ada surah An-Nisa. Mana ada surah Ar-Rijal? Tak ada. Maksud dia perempuan hebat. Tengok, bila sebut perempuan, ada di kalangannya perempuan ahli syurga Allah disebut hebat. Sebab tu kalau lagu-lagu pun perempuan. Betul tak? Lagu semua perempuan. Mana ada lagu lelaki? Baru ni ada satu lagu lelaki. Apa Muhammad kan ada. Apa Ahmad. Itu pun aku tak pernah dengar, pelik tau. Kalau tengok lagu semua perempuan. Tengok lagu apa? Rozana, kau garis hidangku. Rozana. Tengok Isabella. Yang 60-an apa? Fatimah. Fatimah. Ada lagu lelaki. Najib. Ada. Minta maaf. Ini bukan politik. Maksudnya tak juga. Menunjukkan kakak hebat. Sebab tu Khadijah ni hebat. Disebut tuan-tuan dalam hadis Nabi, wanita pertama masuk juga. Mampu yang Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, seorang dermawan. Jadi kita kalau boleh, seorang suami ada isteri yang dermawan hebat. Saya selalu cerita, ada seorang lelaki tuan-tuan, dia datang jumpa saya, Ustaz, saya nak pergi umrah, tapi isteri saya tak nak pergi. Tapi dia suka derma Ustaz, tapi umrah ni tak mau pergi. Saya kata kenapa? Rupa-rupanya ada sejarah. Sejarah macam mana? Isteri dia doa tuan-tuan, ya Allah, jika sekiranya aku dapat, ya Allah, nak pergi haji ataupun pergi umrah, kau ambil nyawa aku di sana. Jadi dia takut tuan-tuan, doa tu makbul, mati di sana. Jadi bila suami ajak, dia tak nak pergi. Saya kata tak apa, insya-Allah pergilah. Tapi isteri saya ni banyak dermawan Ustaz. Saya kata dermawan ni insya-Allah dia panjang umur. Sebab orang yang dermawan ni tuan-tuan, Allah panjang umur, murah rezeki tuan-tuan. Lagi apa? Allah mudah hidup dia. Tengok Khadijah, seorang dermawan. Kita juga kalau boleh, saya kata jangan suati, tak mati kan? Dia kata takut Ustaz, isteri saya kalau mati Ustaz. Saya kata tak mati, dia dermawan, tak mati, Allah panjang umur. Saya kata jom pergi umrah dengan saya. Kan? Kira bawa pergi umrah, tuan-tuan tahu lah, bila pergi umrah dengan saya duduk depan Kaabah tu. Saya kata jamaah duduk. Tu penting mutawi. Jadi dia akan ikut saya. Pernah ada seorang lelaki jumpa saya, pakcik, Ustaz nak pergi umrah dah. Jom pergi dengan saya. Dia kata tak nak pergi Ustaz, saya nak pergi dengan Tuan Andalusia. Saya tak apa, tu yang bawa tu bagus. Dia kata saya kata yang bawa tu siapa? Tu dia orang panggil apa? Mutawasitah. Saya kata mutawasitah tu bukan haji pertengahan ke? Dah lupa Ustaz. Tu panggil apa? Mutawif kot. Mutawif. Ada mutawasitah tuan-tuan. Nasib mutawasitah kalau mubalazah. Kacau saya. Dia kata tak mau pergi sudah. Saya bawa duduk ni, bila tengok Kaabah tu, dia kata jamaah angkat kepala. Tengok Kaabah 20 pahala. Jadi dia angkat tuan-tuan. Angkat, isteri dia angkat, menangis. Ya Allah! Isteri dia kata, saya dengar, ya Allah! Jangan mati di sini ya Allah. Doa dia tu dulu. Cakap mati dia kan. Sebab dia doa kalau boleh tengok Kaabah ni Allah ambil. Saya kata jangan takut, kita banyak sedekah, Allah panjang umur saya kata. Dan banyak sedekah. Dia doa yang tu. Ya Allah, jangan kau ambil nyawa aku di sini ya Allah. Takut entah. Tapi ada seorang pakcik tahun 2006. Masa tu saya bawa haji. Dia duduk sebelah saya kan. Dia sebut dalam YouTube ada. Dia doa apa? Yang ni doa hebat. Dia doa, ya Allah, bagilah aku mati ya Allah dalam kain ihram yang aku pakai.
Ini lagi hebat. Mati lagi ihram. Mana ada orang minta doa mati lagi ihram? Selalu pergi tuan-tuan, ya Allah bagilah panjang umur, ya Allah aku tak kahwin lagi, kahwin ya Allah. Ada yang pergi doa bini sebelah, rupanya nak nikah dua tuan-tuan, nak sebut apa ni? Ada macam tu pun tak? Ada macam-macam tuan-tuan kan? Saya kata doa, InsyaAllah Allah panjang umur, tapi pakcik doa, ya Allah bagilah aku mati dalam ihram. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu pakcik ni tuan-tuan hebat tak hebat, hidup di Sungai Limau yang Kedah kan. Bila dia doa tu saya kata pakcik, kenapa doa macam tu? Dia sebut hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang diterima oleh Allah tiada balasan syurga. Kalau saya mati dalam ihram, saya jamin syurga lah Ustaz no. Kata masya-Allah pakcik ni hebatnya. Tuan-tuan, ketika mana naik kereta nak pergi Muzdalifah, saya kata dekat driver, ya akhi, Qudam zahmah ruh ila Makkah. Kalau depan jam balik Mekah. Rupanya bila subuh tuan-tuan, jam subuh tak boleh pergi, 5 jam tak masuk. Saya kata roh Makkah pergi Mekah. Dia pun kona balik Mekah. Bila sampai di Mekah tuan-tuan, masa tu BBIP tawaf. BBIP rupanya pukul 12 malam tu BBIP seluruh dunia tawaf. Saya kata jemaah jom masuk. Dia kata ustaz tu nampak macam sultan tu. Saya kata jangan takut, kita pun sultan juga. Boleh kau ustaz? Dia orang bukan kenal. Walaupun dijaga oleh askar kan, menunaikan haji mesti ihram. Jadi ihram sama kita lah. Mana sultan pakai samping lah kan, tawaf pakai samping mana boleh. Kain ihram sama, dia orang tak kenal. Kita masuk, go. Masuk. Bila masuk tengok depan saya. Masa tu Menteri Besar, bekas Menteri Besar Selangor, Datuk Khair Toyol. Khair Toyol. Tengok sebelah Mustafa Muhammad. Tengok depan saya Sultan Ahmad Shah. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok Sultan 2006 berani. Memang semua tawaf dengan raja-raja dijaga oleh askar 20 minit selesai. Bila 20 minit selesai kan, saya bagi tahulah habis, kita duduk depan muntazam, kita doa. Saya doa, ya Allah ampun dosaku. Pakcik ni doa, ya Allah bagilah aku mati dalam kain ihram, ya Allah. Dia doa yang sama, ya Allah bagi aku mati dalam kain ihram. Tuan-tuan, habis tawaf saya bawa sa'i. Saya kata pakcik jom kita pergi Muzdalifah. Kalau tak pergi kita kena bayar dam. Dia senyum kan, ustaz kalau tak pergi pun tak apa, kita haji dah. Dia kata betul lah, bila kita buat tahalul sani clear, kita dah tawaf sa'i dah tahalul sani, maksud dia clear. Dia kata dapat haji dah. Saya kata jom kita kena pergi Muzdalifah, nanti kena bayar dam. Dia kata dam pun dam dah, tak apa ustaz, haji dah. Kita naik pakcik. Dia naik sampai dekat Muzdalifah. Kami semayang subuh. Habis semayang subuh saya kata jom jemaah balik ke Mekah. Nama hotel Qurtabah. Sampai di hotel tu depan Babul Umrah. Jemaah turun, lepas zuhur kita tolak pergi Mina. Pakcik ni tak larat, saya buka pintu. Buka tuan-tuan, dia pijak bumi haram. Dia lemah, dia jatuh. Bila jatuh, saya reba kepala. Bila reba kepala dia tengok ke langit, dia sebut Allah. Dia mati atas reba saya. Dia mati seperti mana dia doa, mati dalam kain ihram. Dia mati pula lepas semayang subuh dalam wuduk ni, mati pula dah dapat haji, mati pula sebut Allah seperti mana dia doa. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah ni pakcik ni dengan apa nama ni, saya kata doa. Dia doa apa? Ya Allah jangan kau mati aku di sini ya Allah, minta tak nak mati. Alhamdulillah bila jadi mutawif, saya pegang jamaah ikut saya. Mereka akan pegang ikut saya. Saya akan sebut Subhanallah, jamaah akan ikut macam Ustaz Aslim. Sebab saya dengan Ustaz Aslim semua dia sedang Subhanallah, 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 Subhanallah. Kadang-kadang kami ramai, semua serentak Subhanallah, Bangladesh ikut Subhanallah. Yang tak tahan tu, bila saya cerita tuan-tuan ada jawab-jawab, saya akan tawaf nanti. Kalau ikut saya tak payah baca buku. Kalau baca buku tuan-tuan, Allahumma Rabbana, tengok orang tawaf sini, dia tawaf sana. Sebab dia tengok buku, tak payah mutawif. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wala, Allahumma salli ala Muhammad, Astaghfirullahaladzim. Cukup tidur. Senang tuan-tuan. Jadi kalau kita La ilaha illallah, apa ni? Subhanallah, La ilaha illallah. Senang.
Allahumma shalli ala Muhammad, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala, Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian astagfirullah, maksudnya na'am. Senang tentu. Sebab tu kalau pergi umrah, saya akan cerita macam ni. Tawaf, ikut saya. La ilaha illallah. Pernah satu ketika, kalau tuan-tuan jumpa puak-puak Turki. Puak Turki, dia tak boleh sebut akbar. Kalau akbar, dia sebut akbar. Kalau tuan jumpa ni, bismillahirrahmanirrahim, Allah akbar. Maksud dia, Turki lah tu. Kadang-kadang mereka talbiyah kan. Kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mereka talbiyah apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Calo habis betul. Sebab tu kalau kita ni ikut saya, subhanallah, la ilaha illallah. Saya pernah bawa jemaah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, semua pakai ikut. Bila ikut popok Turki ni, mereka ramai, mereka rompoh. Bila rompoh kami, saya ketua Mutawi, saya kata Tarik. Tarik tu bagi jalan. Jemaah dengar-dengar, dia orang ingat zikir. Tarik, tarik, tarik. Pakat tarik, tarik semua. Habis tawaf, saya kata, kenapa ikut saya? Ustaz suruh ikut. Saya kata, tarik tu bagi jalan. Mana kami tahu? Kami ingat zikir semua. Tarik, tarik, tarik. Nampak sangat mangkuk ikut. Ini dah habis tawaf apa semua? Doa. Bila doa, saya kata, tuan-tuan, Allah boleh panjang umur kita. Allah boleh murah rezeki kita. Allah bagi ketenangan dalam diri kita. Tapi apakah dia buat? Saya kata di antaranya banyaklah sedekah. Kalau boleh kita di kota Mekah tu tuan-tuan, bila kita lalu ada orang sapu sampah tu kan, gaji mereka 400 ya. Tapi ada seorang tuan-tuan akan jumpa, dia janggut panjang. Orang itu ialah jutawan Pakistan, tak silap saya. Dia akan datang ketika musim haji, sapu sampah. Bagi duit dia tak nak terima, tapi dia jutawan. Tuan-tuan nak cari tak? Cari tiang nombor 96. Dia duduk kat situ. Dia tu jutawan, tapi dia akan jadi macam tukang sapu. Kalau tak percaya, tuan-tuan pergi duit, dia takkan terima. Sebab dia jutawan. Baru ni masuk dalam paper Arab Saudi. Dia akan bertugas ketika musim haji untuk sapu sampah di Masjid Haram. Tuan-tuan cari tiang 96. Kadang ganggu macam, tapi jutawan di Pakistan, tuan-tuan. Dan alhamdulillah dapat itu tuan-tuan. Sebab tu kalau kita lah rasa hati tak tenang, jadi Khadijah di antara dermawan. Dermawan macam mana? Sedekah, bantu orang. Hebat kita, insyaAllah. Lagi apa? Khadijah juga bukan saja seorang dermawan, dia sangat menyenangkan hati suami. Bila berkata, lembut lidahnya. Sebab tu kalau boleh kakak, bila ada suami, jangan herdik dia. Sebab apa? Kakak hormat suami, kakak senang masuk syurga. Senang masuk syurga kak. Sebab tu saya psikologi, saya katalah, kalau boleh sebutlah kalimah yang menyenangkan suami. Di antaranya jangan sebut nama. Ni kadang-kadang kita sebut apa? Ayah hang. Suami kita tu bukan ayah kita. Kadang-kadang apa? Bukan babi apa? Abi kan? Abi kan tu suami kita. Sebutlah yang abang lah, dah tua dah. Sebutlah, tak silap. Tak ada masalah. Tua pun abang. Yang abang ni Tuan hang ada. Orang utara kan. Kalau orang Kelantan, makmu kan. Dengan lembu sudah, makmu. Panggillah tuan-tuan. Kalau perempuan, yang. Ataupun kalau isteri sebut nama tak kisah. Fiza ke, kan? Absah ke. Alhamdulillah sebut nama. Tapi kalau suami, janganlah sebut nama. Mat. Sedih kawan tu tuan-tuan. Mat. Ni kedai dah. Macam adik-adik dia tuan-tuan. Macam anak dia kalau boleh. Abang Mat. Tahu tak maksud Abang Mat? Ahmad tu maksud dia terpuji. Mat tu mati. Abang Mat, bang, bila nak mati bang. Abang Mat. Mat tu mati kan? Sebab tu tuan-tuan yang dikasih. Ni disebut Khadijah menyenangkan hati suaminya. Macam mana? Dia lembut lidahnya. Bila sebut, kalau boleh kakak-kakak, kita ada suami, sebutlah lidah yang lembut. Sebab apa? Bila suami redha kita, jamin masuk syurga.
Sebab tu saya beritahu lah, bahagia ni bukan maksud duit banyak. Ada orang duit banyak tak bahagia. Ada orang kata ustaz bahagia kalau isteri cantik. Ada orang isteri tak cantik tapi bahagia. Ada orang kata ustaz, kalaulah saya ustaz dapat kereta besar bahagia. Ada orang yang kecil yang bahagia. Sebenarnya bahagia ni, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, maksudnya apabila kita reda apa yang Tuhan bagi, maka bahagia. Isteri kita tak cantik, kita reda, bahagia. Khadijah ni tuan-tuan, umur 60, umur 40 kahwin dengan Nabi, tapi Nabi reda. Ini ketentuan Allah, dia bahagia sampai Khadijah mati. Sebab tu kita tuan-tuan, bila ada suami, redalah. Doa banyak-banyak, sebab hidayah bukan milik kita, milik Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah akan buka pintu hidayah kepada suami kita. Jadi tuan-tuan, macam mana? Cakap yang lemah lembut. Lagi apa? Selain daripada itu, utamakan suami. Utamakan suami. Khadijah ni tuan-tuan, dia utamakan Nabi SAW. Kita ni ada beza. Kadang-kadang kita ada mak dengan suami kita, mana dulu? Wahai ibu, suami lebih utama. Tapi kita orang lelaki, di antara isteri dengan ibu, mana dulu? Kita kena ibu kita. Ingat, kita ibu kita orang lelaki ni, kita hormat dia, dia reda, kita jamin syurga. Tapi kakak, suami reda, jamin syurga. Tapi kalau suami kita pun tak semayang, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tak ada taat kepada makhluk kalau maksiat kepada Allah. Kalau dia tak semayang, kita tunjuk akhlak kita. Sebab hidayah milik Allah. Mana nak tahu, satu hari Tuhan buka pintu hidayah. Lagi apa? Bila keluar rumah seorang isteri, Khadijah meminta kebenaran akan Nabi SAW. Bila keluar rumah, kena minta untuk keluar rumah. Ni nak pergi Aion. Bang, saya nak pergi Aion. Aion nak pergi, abang nak ikut boleh tak? Abang tak payah pergi, abang tak ada duit. Gaji saya. Satu lagi dia kata apa? Seorang isteri jangan berkira, dia kata. Kerana apa? Kerana berkira itu memudahkan berat dalam rezeki datang. Kalau boleh lah, kan? Gaji isteri lah. Gaji suami, suku daripadanya kena bagi. Ini kita gaji suami. Gaji suami. Gaji isteri, gaji suami. Jangan bang. Gaji isteri. Gaji suami kena bagi. Tapi dia kata, ustaz, isteri saya kerja lebih besar, gajinya banyak daripada suami. Walaupun kerja besar, isteri kena minta dengan suami untuk bekerja. Sebenarnya tanggungjawab tuan-tuan untuk bagi nafkah makan adalah suami. Termasuk juga membasuh baju adalah suami. Tuan-tuan kena ingat tanggungjawab kita. Tapi bila kita tak boleh basuh baju, kita buat apa? Kita beli mesin basuh. Saya beli mesin basuh satu dengan dryer sekali. Bila masuk, jadi nak masukkan baju tu, isteri saya masuk dryer. Alhamdulillah. Kalau dah ada mesin lipat, dengan mesin lipat aku beli. Terus tak dengan senang tuan-tuan. Tapi tak ada tuan-tuan. Jadi kita tanggungjawab macam mana? Sediakan mesin basuh sepatutnya kita basuh. Makanan macam mana? Kita kena sedia makanan. Bila makan, kalaulah isteri reda apa yang dia ada, penuh. Bila makan, ni disebut di sini, Nabi Muhammad akan memuji akan Khadijah bila masak. Bila masak, Nabi puji sedap makanan. Sebab tu tuan-tuan, nak hebat, puji isteri kita. Sebab orang perempuan ni seronok dipuji. Tak percaya bila dia bersiap. Cuba tengok. Cantiknya. Try. Balik lagi. Cantiknya. Puji tu malam ni malam Jumaat. Tu tak sedap tuan-tuan. Kita puji lah malam Jumaat selalu lah tuan-tuan. Ni puji ni tuan-tuan, seorang suami hebat. Tapi jarang suami puji. Kalau makan tu tuan-tuan, cuba try puji. Yang saya sudah sebutkan, sedap asam pedas ni. Tidak, abang puji tak makan? Kawan masak 3 jam, kita makan-makan puji pun tidak. Makan-makan lori garam tumpah. Kawan tu kecil hati tu, cuba makan-makan, ya, dengan muka penuh ni, penuh bersemangat, ya, sedap asam pedas hari ni. Pagi asam pedas, tengah hari asam pedas, malam asam pedas, esok asam pedas, sebulan asam pedas. Cirit tu tuan-tuan. Ini tak ada tuan-tuan, puji pun tidak tuan-tuan. Dan tuan-tuan tengok, ni Khadijah ni tuan-tuan, dia tak kedekut, dia tak berkira.
Kita tuan-tuan ni nak sebut tentang Khadijah ni seorang insan yang cukup hebat. Kalau boleh kita kan, wahai ibu-ibu, tak dapat semua, dapat sikit pun jadilah. Sikit macam mana? Jadilah isteri yang solehah. Solehah macam mana? Menyenangkan hati suami. Tengok tak cantik pun, sebab orang perempuan ni tak perlu cantik. Kita tengok tenang hati kita, itulah hebat. Tengok tenang dia tengok. Walaupun dia tu tuan-tuan masa kahwin ni 26 ni 36 masa kahwin lah 20 tahun kahwin 82. Kira Cik Pita tu tak boleh sambung tuan-tuan, bukan itu. Tapi kita tengok tenang hati. Bila tenang hati tuan-tuan, isteri kita solehah. Macam mana? Tengok-tengok tenang, dia semayang tak tinggal Quran baca. Bila cakap dengan kita walaupun badan 82, abang nak minum ke? Tak percaya tuan-tuan nak tahu isteri solehah, balik ni. Sampai siapa yang sambut? Isteri sambut ke? Anak sambut ke? Kucing sambut? Kalau kucing sambut, something wrong. Kadang-kadang balik kucing, lah bini duk tidur dah. Kalau lah ni balik-balik kita ketuk pintu, Assalamualaikum, dia buka dah. Abang, air dah dalam peti ais. Kita balik-balik tengok-tengok, air sejuk kan? Air biasa kan? Kita pun minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kesempatan dalam hati, aku redha ya Allah, jamin isteri syurga Allah. Ini kita balik ada ketuk-ketuk pintu, Assalamualaikum, bini, Assalamualaikum, bini buat ketawa, woi, dia buka-buka pintu, dia buka tingkap, ingat nak tidur masjid, dia kata, bukan Ustaz Abdul Khairi ceramah, guna nama saya tuan-tuan, tidur dengan Ustaz Abdul Khairi lah, dia kata macam ni. Kita tersentuh hati, jamin isteri neraka Allah. Neraka Allah. Kita ketuk, dia buka pintu. Ya, air dia dah. Air apa air? Pergi ambil air. Kita pun pergi buka-buka, haram jadahnya ni. Kita tak reda isteri neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau balik-balik tuan tenang hati dia, jamin isteri syurga Allah. Tuan-tuan, ini yang orang utara ni kadang-kadang cakap haram jadah tu sebenarnya bukan kasar, kami biasa lah. Orang utara ni biasa haram jadah, biasa. Yang kata apa maki dah. Sebenarnya macam saya dulu mengajar Quran kan. Abang ipar saya 20 tahun tuan. 5 tahun baca alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u, a i u seminggu. Ba fathah ba kasrah bi lupa a i u. Masuk minggu pertama. Dia yang dia ingat apa? Ba fathah ba kasrah bi, ba dhammah u, ta fathah ta, babi buta. Saya kata kepada bang, walaupun abang mencabut, abang baca babi buta, abang dapat 40 pahala. Tapi abang niat mencabut, tinggal 20. Dapat pahala juga. Orang utara ni nampak macam kasar kan, haram jadah. Sebenarnya bukan haram jadah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan akan tengok Masjid Haram, dia orang tak panggil Masjid Haram, dia orang panggil haram. Masjid Nabawi, dia orang panggil haram juga. Haram, jadi haramain. Masjid Haram dengan Masjid Nabawi haramain. Arab akan panggil ta'al haramain. Haramain maksudnya dua masjid haram. Kadang-kadang dia panggil haram tu maksudnya masjid Nabi. Masjid Nabi haram maksudnya masjid Nabi nak pergi ke masjid Mekah. Kalau Mekah pula dia kata haram nak pergi Jeddah, haram Jeddah. Orang Melayu, kena maki bukan maki, haram Jeddah. Sebab tu saya beritahu lah, kalau pergi Mekah tuan-tuan jangan susah hati. Banyak ayat-ayat Al-Quran ni tuan-tuan disebut oleh orang Arab. Contohnya apa? Kalau tuan-tuan sesat, tuan-tuan jangan susah hati. Tuan-tuan hafal 3 ayat. Di antaranya apa? Macam pak saudara saya ada sesat, dia pakai ihram nak balik tak boleh, dia pergi polis. Sebab Arab tak disebut fa, dia sebut ba. Kalau polis tu dia sebut ba, dia fa tak disebut, dia nak sebut fa. Jadi fa jadi ba. Polis. Kalau apa nama Bahang dia sebut Bahang. Kalau Penang, Penang. Kalau Perak kita sebut kan. Jadi dia polis. Saya kata polis nak bagi polis. Ana tu saya. Ana sesat.
Oleh tu ma'araf, aku tak tahu. Nak kata apa sesat ni? Oh, dia kata Ustaz Allah ni suruh apa 3 ayat. Polis! Ana fi dhalalin mubin. Aku sesat yang nyata. Oleh Masya Allah. Tapi dia tak berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Dia kata, tunjukkan aku jalan yang lurus. Polis tu tahu kata dia sesat. Lepas tu dia nak balik pakai gate haram. Dia tak ada, dia tunjuk. Sadaqallahul azim. Kalau sadaqallahul azim habis Quran. Polis tu kata, faham. Nampak tuan-tuan nak dengar apa? Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, wahai kakak, sebutlah kalimah yang baik untuk suami. Dia redha, jamin juga. Dia sebut ni. Dan lagi apa? Ingat dia kata, wahai isteri, jika sekiranya suami kamu meninggal, kahwinlah. Kita insya-Allah tak payah suruh. Betul tak? Tuan-tuan, kalau isteri meninggal, kahwinlah. Jangan bohong. Saya tentu. Orang perempuan, dia orang tak nak. Selalu orang perempuan, saya nak tanya kakak sini, siapa yang suami meninggal? Tak ada? Seorang. Siapa sini isteri dia meninggal? Pasangan ada. Temu terus, tak? Apa salahnya? Kan? Selalu yang orang perempuan suami mati dia tak kahwin. Kakak, bila mati suami kita kahwin, kita akan bangun dengan mana suami yang paling soleh. Bukan suami yang paling akhir, paling soleh. Jangan susah. Sebab Khadijah suami mati, dia kahwin semula. Kemudian mati, dia kahwin semula dengan Nabi Muhammad sehinggalah dia meninggal. Dan Nabi tak kahwin. Bila Khadijah meninggal, barulah Nabi kahwin. Sebab apa? Dia akan bangun dengan suami paling soleh. Siapa paling soleh? Dia akan bangun dengan Nabi SAW. Kakak, kalau dah mati suami, kahwin. Kakak akan bangun dengan suami paling soleh. Ada seorang makcik tu jumpa saya, Ustaz, saya kahwin 3 kali dah Ustaz. Saya 3 ni bagus Ustaz. Saya nak bangun dengan 3 sekali boleh tak? Dia nak bangun 3 ni. Saya kata mana boleh? 3 soleh Ustaz. Soleh apa? Yang pertama Soleh bin Man. Yang kedua Cik Soleh bin Yusuf. Yang keempat Soleh bin Din. Tak jadi. Yang paling soleh di sisi Allah, kita akan bangun dengan dia. Dan kita macam mana? Kita akan bangun dengan bidadari-bidadari. Dan isteri kita akan jadi ketua bidadari. Makcik kata, mana boleh Ustaz? Masa esok tak ada cemburu. Cemburu ni dunia ya. Akhirat esok tak ada kentut busuk tak ada. Peluh-peluh yang busuk tak ada. Gigi yang busuk tak ada. Semua benda yang elok. Maksudnya cemburu esok di akhirat tak ada. Yang cemburu ni dunia ada. Dia duduk dengan bidadari, kami ketua. Tama. Tak ada. Masa tu semua indah tuan. Seronok masa tu. Syarat dia syurga. Sebab tu disebut di sini, wahai isteri-isteri, kalau nak ikut Khadijah, suami mati, kahwinlah. Tapi kalau takut kahwin dengan suami yang teruk, tak apalah, kekallah yang lama. Kekallah yang lama. Takut kahwin-kahwin nanti tak dapat Abu Jahal. Mampu juga. Kalau dapat ustaz, tak apalah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ciri lah nak sebut tuan-tuan berkenaan dengan Khadijah ni. Tetapi Khadijah ni tuan-tuan insan yang cukup hebat. Tak akan dapat isteri kita nak jadi dia. Tak dapat semua, dapat sikit menjadilah. Sikit macam mana? Alhamdulillah Ustaz, saya dapat Ustaz seorang suami yang baik. Suami itu nama Muhammad bin Abdullah juga. Jadilah macam Nabi SAW. Dan kita juga dapat Khadijah binti Khalid, bukan Khalid. Jadi saya nak tanya sini. Ni Khadijah ni nama-nama isteri Nabi. Ada tak dalam ni nama Khadijah? Tak ada. Ada tak dalam ni nama Hafsah? Tak ada. Ada tak dalam ni nama Aisyah? Ada enggak? Ada tak dalam ni nama Maryam? Apa nama apa woi? Tak ada ni. Ahli syurga ni. Ni nama-nama ni ahli syurga. Ada tak nama sini Fatimah? Tak boleh angkat tangan. Ada tak nama Siti Nurhaliza? Allah, tak ada no. Kita sini ada tak nama Muhammad?
tengok ahli syurga. Tak ada orang lagi ahli syurga. Siapa nama Ahmad? Ahmad. Siapa nama Musa? Musa. Siapa nama Afdal? Siapa nama Syafi'i? Syafi'i Afdal. Afdal masuk surga. Ini tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya cukup setakat itu ya. Bismillah dah. Sebab saya pun letih untuk ada program tadi. Dan insya-Allah semua bagi tajuk kepada saya jangan. Jangan. Dan insya-Allah tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, seronok datang ke masjid Bandar Tun Hussein ni. Saya rasa 3 kali lah ni. 2 kali. Dan insya-Allah esok saya baca khutbah ni. Alhamdulillah dapat juga baca khutbah di sini lah. Jadi esok tuan-tuan siapa ke lapangan, datanglah dengar khutbah saya. Pasti tuan-tuan menangis. Kalau tak menangis tuan-tuan, hati tuan-tuan kerah. Fi qulubihim marad, ada penyakit. Fazadahumullahu marad, Allah tambah penyakit. Walaupun dengar khutbah orang menangis, kita tak boleh tanya. Tapi try insya-Allah. Saya yakin tuan-tuan pasti menangis. Makcik jangan datang. Esok untuk kami ya. Makcik datang duduk dekat sini, pening kami nak sembahyang Jumaat. Sebab sembahyang Jumaat untuk orang perempuan sunat saja. Orang lelaki wajib tau. Jadi datanglah insya-Allah. Tapi kalau makcik nak datang, atas ada kosong pun. Boleh juga dah duduk di atas. Kalau tak kosong, atas bumbung ada. Kalau boleh tak payah datang untuk orang lelaki, insya-Allah. Dengan khutbah saya tak panjang, 20 minit nak khutbah saya. Saya tak panjang untuk dalam sehari 20 minit khutbah pertama, 5 minit khutbah kedua. Pasti tuan-tuan menangis. Jadi insya-Allah esok saya bersama dengan tuan-tuan lagi. Cukuplah setakat ni malam ni. Dan siapa yang nak bantu saya, kalau boleh lah, saya seronok dengan Bandar Tun Hussein On ni. Kalau tuan-tuan boleh datang ke tempat saya ada Mahat Tafiz. Mahat Tafiz saya Mahat Tafiz Sukan. Dia ada kolam renang, dia ada chalet, boleh masuk 200 orang. Kemudian ada gelanggang badminton 4 gelanggang, ada gelanggang futsal 5 star ni. Jadi anak-anak muda tuan-tuan boleh buat program di sana. Datang malam tu saya buat forum ke atau program, kemudian kita buat macam mukhayyam ke apa ke. Sonok baru dia orang bangi datang. Dia orang datang dengan motor besar, kemudian pagi tu saya buat tazkirah, kemudian buat senam robik. Senam robik dalam bentuk nasyid Islamiknya. Kemudian bawa pergi melawat jutawan Pulau Pinang, Jeruk Pak Ali. Pergi tengok bagaimana dia tak ada kelulusan apa. Kelulusan dia Universiti UPM. Saya tanya dia, UPM tu Universiti Pertanian tak? Universiti Pasar Malam, PGM. Tapi dia jutawan Pulau Pinang. Tengok macam mana dia buat. Semua ni bersiang. Buah-buah tu bersiang. Makcik-makcik dah. Tapi makcik tu bila tanya, macam mana dengan Pak Ali? Bagus ya. Saya kata kenapa? Pak Ali ni tiap tahun kami yang buat ni sampai target bawa pergi umrah. Jadi mereka doa dah bagus jutawan ni kita pergi ziarah. Kemudian kalau boleh hari Jumaat dengar khutbah saya di masjid hari. Kemudian malam forum. Kemudian malam pula kita bakar kambing. Orang lelaki bakar kambing, orang perempuan mandi kolam. Kolam renang tu boleh mandi. Mandilah. InsyaAllah orang lelaki tak ada. Tapi saya tunggulah. Takut nanti lemas tak apa nak jaga. Boleh tutup kawasan tu, mandi kolam 5 star eloknya. Kolam renang eloknya. Orang lelaki boleh main badminton, ada 4 gelanggang badminton. Ada gelanggang futsal pun cukup. Ada kuda, ada archery mana-mana. Duduklah hari Jumaat, hari Sabtu petang balik lah. InsyaAllah saya bolehlah bagi makan free ke malam tu kambing kan. Saya suka kambing nanti sebab kita ada ternak kambing. Boleh datang tempat saya. Bila datang, bantu ekonomi sekolah. Sebab sekolah saya yuran sampai 40 ya. Anak yatim free. Anak yatim gaji tempat saya free. Dia orang pandai main badminton. Baru ni pertandingan badminton seluruh Malaysia bawah Permata. Permata tu Persatuan Mahat Tafiz Malaysia. Permata